Apapun sebenarnya kami taklah berdua hari ini. Kami ditemani dengan beberapa sosok yang sebenarnya pakar dalam bidang masing-masing, terutama kita melihat kepada arena politik tanah air negara. Saya nak perkenalkan beberapa panel yang turut sama bersama kami di sini. Di sebelah kanan saya Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Program Sains Politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Kemudian kita di hujung sana tu kita ada Hafizi Razali, pengarah Bower Group Asia, dan juga Istel Yalen Nanggai, ahli Parlimen Belia Malaysia yang duduk di tengah-tengah. Jadi kita ada suara daripada pelbagai generasi. Selamat datang ke studio Astro Awani untuk kita bawakan diskusi berkaitan dengan PRN. Dah pasti first kali kita nak tengok benda penting lah dulu. Pentingnya adalah melihat kepada peratusan mengundi. Gigi, peratusan mengundi yang kita lihat kalau PRN yang lepas, saya nak pergi kepada Dr. Nazri terlebih dahulu. PRN yang lepas, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak, semuanya mencatatkan peratusan mengundi 60% hingga 70%. Johor paling rendah 54% pernah dicatatkan. Dan juga tapi sentimen berbeza ketika PR15 lepas 74% kesemuanya. Jadi banyak perkara untuk kita lihat bagaimana sentimen peratusan keluar mengundi ini akan mempengaruhi. Pertamanya untuk peratusan keluar mengundi ini, macam mana kita nak lihat untuk PRN. Kebanyakan negeri sukar nak capai undi yang lebih 70%. Jadi Dr. Nazri, bagaimana kita nak tengok sentimen rakyat nak keluar mengundi ni? Mungkin ada beberapa faktor dipertimbangkan dari sudut pandang mata rakyat. Dan juga mungkin saya nak tambah di situ, adakah based on peratusan undi awal, ia juga dilihat satu indikator kepada peratusan mengundi hari ini juga kita jangkakan setinggi undi awal? Okay, baiklah. Kita tentang faktor dengan indikator tadi kan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Hafizi tadi, perbandingan dengan PRN Johor kan, tahun lepas, PRN Melaka pada tahun 2021 kan, saya fikir dia adalah indikator yang agak komparatif ataupun boleh dibandingkan dengan PRN pada kali ini. Saya tak rasa akan lari daripada jumlah yang di antara kedua-dua PRN tadilah, di antara Johor Mahala ke Melaka lah kan, dalam sekitar 60 lebih kan, ke 70 lebih itu pun agak tinggi sebenarnya kan, dengan kempen dan sebagainya. Sebab kita kena faham pada kali ini melibatkan hanya pilihan raya negeri kan, sebab telah diputuskan pilihan raya persekutuan. Jadi bagi sesetengah pengundi kan, mereka terpaksa berfikir tentang faedah dan juga kos untuk balik ke kampung kan, walaupun yalah ada kelebihan juga ataupun peluang sebab jatuh pada hari mengundi kan, tapi masih lagi melibatkan kos yang besar kan. Jadi saya fikir pada kali ini kalau kita tengok amalan dalam PRN Melaka dengan Johor, kebanyakan yang turun mengundi itu sebab kita faham dalam konteks Malaysia, kalau kita tengok daripada skop makro, kebanyakannya kita mengalami proses ataupun hidup dalam suasana urbanisasi, perbandaran kan. Banyak daripada kita ni asalnya daripada kawasan di luar Lembah Kelang kan. Dan ramai juga yang tidak menukar tempat mengundi kan. Jadi bila tukar kerajaan di peringkat persekutuan, kita boleh lihat trafik kan, kesesakan dan sebagainya. Tapi semalam dan juga pada hari ini kita tengok juga tempat mengundi kan, agak lengang dan sebagainya kan. Jadi saya fikir pada kali ini kalaulah pada PRU 2022 tu pengundi atas pagar memainkan peranan, tapi pada kali ini nak tarik keluar pengundi atas pagar yang kebanyakannya adalah pengundi luar kawasan ataupun outstation voter daripada kawasan Lembah Kelang yang keluar pulang mengundi kan, mungkin beratus-ratus kilometer nak kena bayar tambang, minyak, tol, penginapan dan sebagainya kan. Itu kos yang sangat besarlah bagi mereka. Jadi yang melibatkan saya fikir pada pengundian pada kali ini yang keluar awal-awal ni, saya fikir adalah pengundi-pengundi tegar, hardcore kan, di kawasan masing-masing kan. Jadi saya fikir yang membawa kepada hujung lah mungkin selepas jam 2 nanti baru mungkin kita boleh nampak sedikit sebanyak yang masih lagi pengundi dalam Lembah Kelang ni yang pulang mengundi. Mereka juga hardcore lah, outstation voter yang hardcore kepada parti masing-masing, yang sanggup berkorban jiwa dan raga lah kan, ambil tiket flight ke apa untuk kembali ke kawasan masing-masing atas pegangan ataupun ideologi masing-masing lah, sama ada mungkin nak selamatkan kerajaan negeri masing-masing ke ataupun sebaliknya nakkan perubahan. Sebab kita kena faham dinamika kehidupan di bandar ini, kita ada wacana dan sebagainya kan, kehidupan. Dan kadang-kadang juga mereka mungkin ada attachment dengan kawasan kampung mereka
kadang-kadang mungkin detachment pula kan dengan wacana yang ada di bandar. Tapi masing-masing bagi saya mempunyai segmen yang berbeza dan sebab-sebab yang berbeza. Ada setengah mungkin nak tukar, ada setengah mungkin untuk mempertahankan kan. Melihat sama ada mereka ni adalah pengundi hardcore ataupun pengundi yang atas pagar lah kan. Cuma saya fikir pada hari ini persaingan pada kali ini adalah persaingan di antara pengundi hardcore lah. Cuma kita lihat antara 3 paksi besar kan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional ni yang mengalami krisis kepada pengundi hardcore ni. Saya fikir Barisan Nasional lah kan, sama ada nak mengikut kepada garis parti, toe the party line ataupun mengubah pengundian kepada Perikatan Nasional kan, sebab pembawaan barisan pada hari ini berbeza sebagaimana yang sebelum dengan kerjasama baru dengan Pakatan Harapan. Jadi pengundi melihat juga spektrum pemilihan kan, mereka pun dah ada Perikatan Nasional pada hari ini sebagai antara parti-parti Melayu kan. Jadi ada lebih banyak pilihan lah. Kita faham pada hari ini barisan lebih ke tengah kan, dan Perikatan lebih ke kanan kan. Jadi beberapa kelompok dalam pengundi Melayu ni juga ada yang sebegitu, ada yang ke tengah, ada yang ke kanan kan. Jadi bila dibentangkan polisi dan sebagainya dan keputusan yang dibuat di peringkat pucuk pimpinan barisan pada hujung tahun lepas untuk bersama dengan Pakatan Harapan, so mana yang hardcore dengan barisan tu mungkin setia lah kan. Tapi bagi mereka yang undi barisan atas dasar dan amalan sebelum ataupun semangat sebelum, mungkin ada keraguan kan di situ. Dan itu juga apa yang penting kat sini adalah kefahaman mengenai PRN ini sendiri. Saya suka kehadiran Esther hari ini, terutama sekali boleh kita angkat sedikit konteks anak muda dari segi kefahaman terhadap PRN. Esther sendiri kalau melihat dari sudut pandang orang muda, apa impak PRN ini kepada mereka? Sebab kita tahu pengundi muda antara saya kira pengundi yang paling besar jumlahnya pada 6 negeri memilih ni. Kalau kita cerita PRU, orang faham kita pilih kerajaan, pilih MP, tapi pandangan kebanyakan pengundi muda, PRN ini tidak penting. Untuk Esther sendiri sebagai orang muda, apa mungkin impaknya PRN itu kepada golongan muda itu sendiri? Okay, terima kasih atas soalan tadi. Selamat sejahtera semua. Untuk menjawab soalan Gigi tadi, sebenarnya bagi saya, kenapa saya undi? Kenapa pentingnya saya sebagai orang muda kena undi? Sebab mengundi ini merupakan tanggungjawab saya sebagai warga negara Malaysia. Dan terutamanya bagi pilihan raya negeri ini, kita kena melihat pilihan apabila kita melantik seorang pemimpin di peringkat negeri, mereka ada kuasa untuk memperkenalkan dan juga untuk mengubal undang-undang kecil, di mana undang-undang tersebut juga akan mempengaruhi anak muda. Dia melibatkan kanak-kanak di komuniti sekitar. Dan bukan sahaja itu, bagi di peringkat negeri, contoh isu-isu seperti air dan tanah, kuasa tersebut diberikan kepada kerajaan negeri. Kalau kita ingin membangkitkan isu ini, kita haruslah mengundi supaya pemimpin yang berwibawa dan juga memikirkan kebajikan rakyat akan melaksanakan inisiatif yang wajar. Bukan sahaja itu, kalau kita melihat peringkat negeri, contoh pemimpin juga mereka ada kuasa untuk membelanjakan duit kepada rakyat. So, perkara ini melibatkan terutamanya kebajikan sosial masyarakat di negara kita. Kenapa? Contoh, di negeri kita ada pelbagai jenis golongan. Kita ada golongan B40, kita ada golongan M40 dan juga kita tidak boleh melupakan golongan belia terutamanya di kawasan luar bandar. So, perkara sebagi inilah yang mendorong saya untuk mengundi. Kenapa? Sebab kalau saya tidak melaksanakan tanggungjawab saya tidak akan memiliki seorang pemimpin yang akan memikirkan kebajikan rakyat. Itu adalah soalan saya. Jawapan Hafizi. saya. Sampai tak kefahaman tu sebenarnya. Faktor-faktor penarik untuk pastikan rakyat keluar mengundi ni. Okey, yang pertama saya boleh kaitkan diri saya dengan pengalaman Esther juga. Saya pun boleh dikategorikan sebagai seorang yang muda. Bagi saya, untuk kategori pengundi muda, lebih penting untuk mereka melihat kalau mengundi itu ada bawa apa-apa perubahan atau tidak. Dan setakat ini dari segi kefahaman orang muda, masih ramai yang tidak fahami kenapa kita perlu mengundi, dan salah satu sebabnya adalah disebabkan kekurangan pendidikan politik. Jadi dari kajian di lapangan masih ramai lagi yang tidak memahami kenapa pengundian ini perlu dilakukan lagi sekali walaupun kita baru saja selesai dengan PRU. Jadi faktor-faktor sebegini, pendidikan politik adalah penting untuk kita terapkan. Tapi berbalik kepada soalan tadi, apakah faktor yang membawa kepada pengundian? Selain daripada faktor sama ada ini akan membawa perubahan atau tidak, yang kedua adalah untuk melihat kembali
kepada dinamika politik yang telah berlaku dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Ramai yang masih tidak dapat memahami, terutamanya dari sektor ataupun dari bahagian Barisan Nasional. Kenapa perlu kali ini mereka digabungkan bersama dengan seteru musuh mereka yang paling kuat, DAP? Perkara tersebut masih belum dijelaskan dengan lebih terperinci di bahagian akar umbi, dan kita dapat melihat di bahagian-bahagian akar umbi bahawa ramai yang masih tidak betul-betul yakin bahawa ini merupakan sesuatu yang dikatakan sebagai perlu untuk kemaslahatan politik Melayu terutamanya. Jadi perkara ini adalah satu yang boleh mendorong kepada sama ada mereka tidak keluar mengundi langsung ataupun kali ini mereka mengalihkan pengundian mereka kepada satu substitute, direct substitute kepada Barisan Nasional tersebut, iaitu Perikatan Nasional. Yang ketiga adalah berkenaan dengan satu keadaan di mana mungkin rakyat sudah letih dan lesu dengan keadaan politik yang berlaku di negara kita. Kerana kita dapat lihat bahawa walaupun sudah beberapa bulan selepas PRU dijalankan, masih lagi ada isu-isu yang diapi-apikan, seolah-olah kita sentiasa berada dalam satu fasa berkempen yang tidak sudah-sudah habisnya. Kita ada isu 3R contohnya, untuk mereka yang bosan dengan isu 3R, mungkin mereka fikirkan di belah sana macam ni, di belah sini pun dia punya penggunaan cara untuk menghentikan 3R itu mungkin tidak selari dengan apa yang mereka jangkakan sebelum ini, seperti penggunaan akta hasutan. Jadi perkara-perkara tersebut membuatkan rakyat memikirkan sama ada apa yang telah terjadi ini adalah satu keadaan yang terlampau highly politicized, dan kesannya mereka merasakan bahawa ahli-ahli politik ini semuanya sama dan tidak menjanjikan apa-apa seperti yang mereka dijanjikan sebelum ini, terutamanya dalam konteks PRU, yang mana dinamika politik adalah tidak seperti apa yang kita ada sekarang ini, di mana kita melihat Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional tiba-tiba kumpulan-kumpulan yang menentang Perikatan Nasional, contohnya dari Parti Pejuang, kini bersama Perikatan Nasional. Jadi perkara-perkara sebegini banyak membingungkan mereka yang berada di atas pagar, dan seperti yang Dr. Nazri katakan, kalau pengundi-pengundi tersebut adalah pengundi tegar, mereka akan pulang ke kampung walau jauh macam mana sekalipun. Tetapi untuk mereka yang tidak merasakan ada direct return of investment kepada kos yang telah mereka letakkan, mereka tidak akan keluar dan mereka akan hanya memerhati daripada jauh, kerana bagi mereka apa-apa yang terjadi pun tidak ada apa-apa kesan yang secara langsung kepada kelangsungan hidup. Daripada Hafizi pun saya dapat banyak topik-topik baru yang boleh kita kupas dengan lebih mendalam. Tapi saya minta panel menahan sabar terlebih dahulu. Kerana kita ada rakan wartawan kami yang berada di lapangan. Kalau tak salah saya, Faris Azman. Faris Azman telah pun bersedia. Belum lagi Okey, baik. Okey, kita belum lagi. Kita boleh teruskan dengan perbincangan. Pertama sekali tadi menyentuh berkaitan dengan orang muda dan bagaimana sekarang ini kebingungan pengundi atas pagar, Hafizi. Apa yang menarik adalah bagaimana untuk kita lihat, saya nak pergi kepada calon-calon muka-muka baharu yang diketengahkan oleh parti-parti ni. Adakah mereka ini berdaya saing, menonjol ketika kempen pada kali ini untuk menarik minat dan juga menambat hati para pengundi? Bagaimana untuk calon-calon baharu yang diketengahkan parti-parti ini? Kerana setiap parti melaungkan bahawa mereka mahu mengetengahkan pemimpin-pemimpin baharu. Mereka mahu mengetengahkan kerana ada juga pemimpin-pemimpin lama, figura-figura tokoh nama-nama besar turut sama digugurkan. Ia juga menjadi polemik dalam parti. Jadi bagaimana untuk kita lihat calon-calon baharu, Doktor, untuk mereka ini menyinar pada PRN pada kali ini, ataupun sebenarnya masih lagi jauh untuk dan ada banyak lagi usaha yang perlu dilakukan oleh mereka? Okey. Secara asasnya daripada segi amalan pelanggaran kita sejak yang pertama tahun 1955 dan yang terkini 2022 membawa kepada PRN 2023 ni, selepas PRU 2018 ada kesuraman dalam politik kepartian bila berlaku pertukaran kerajaan tahun 2020, tahun 2021 antaranya. Kami menjangkakan pada PRU 2022 bahawa faktor calon akan mengatasi faktor parti. Kan beberapa think tank kan memberikan dapatan, Ilham Center juga termasuk berkongsi pandangan yang sama, di mana kita melihat orang hilang, dijangkakanlah hilang sentimen kepada kepartian. Calon orang akan, dah tak setia. In a way, ketika tu membawa kepada PRU 2022 tahun lepas. Tapi data menunjukkan PRU 2022 orang mengundi sebab
parti. Parti. Kan? Jadi bila kita bawa kepada konteks 2023 PRN 6 negeri ini, saya fikir perkara yang sama dan semakin mencabar bagi calon-calon yang muda. Macam mana pun kekuatan calon dan sebagainya, tak maaf lah kan. YB Khairy Jamaluddin juga kan, popular kan. Dia pun kata popular, ramai selfie dan sebagainya. Tapi kalah. Kalah tipis. Kalah tipis kan. Bukan senang lah sebab kalah begitu besar. Puluhan ribu kalau PRU 2018 kan. Itu pun sebenarnya kemenangan kan. Tapi itulah calon yang sehebat sebegitu pun dan melawan dengan lawan yang kurang popular sebenarnya kan, yang agak lemah antaranya kan. Sukar kerana sistem ataupun amalan pengundian di Malaysia ni adalah kepatian berbanding kepada calon dan sebagainya. Tentu sekali calon memberi peranan yang tinggi. Kalau katalah ketika tu BN meletakkan calon bukan Khairy kan. Saya ingat undi BN akan lebih kurang kan. Jadi faktor calon tu kuat tapi tak cukup kuat untuk mengalahkan faktor parti sebenarnya kan. Malah kita boleh kata dia combination lah. Tapi parti tu saya ingat dalam 60 ke 70 tu parti, yang selebihnya tu mungkin calon dan kekuatan. Tengok dia ni adalah figura nasional ke ataupun di peringkat negeri ke ataupun begitu berakar umbi di daerah. Tapi kalau berakar umbi di daerah ni saya fikir paling kurang pelaburan masa paling kurang 5 tahun paling kurang barulah dapat jadi figura kenal. Macam contoh di Sabah kan ada figura bebas menang kan. Mereka dah beberapa tahun mereka dah buat pelaburan kan, turun padang dan sebagainya, terkenal dengan aktivisme dan sebagainya. Jadi bagi calon-calon muda ni tak dapat tidak faktor parti tu. Kan? Tapi kalau kita tengok masa PRU yang lepas, ada beberapa parti perkenalkan calon last minute tau. Last minute. KJ pun salah seorang juga kan last minute. Jadi tu pun parti mengganggu. Tapi kalau PRN kali ni okey jugalah kan cara tempoh calon itu diperkenalkan. Saya fikir tengok kekuatan ni. Kalau macam KJ sebab dah dipersana di peringkat nasional kan. Jadi walaupun last minute dia boleh tarik crowd tak cukup. Sama juga dengan bekas YB Bukit Katil lawan Datuk Seri Zahid Hamidi kan. Sebab agak last minute namanya dibawa ke Bagan Datuk. Kalau diberikan dengan lebih lama kan, mungkin 300 lebih saja kan. Kalau kita ingat lagi kan. Jadi kalau diberikan lebih lama kan, mungkin kalau kita tengok contohnya masa PRU 2018 kita punya Menteri Tenaga sekarang ni, Menteri Nik Nazmi. Nik Nazmi kan, dia 2018 ada satu kawasan dekat Kuala Lumpur kan. Kawasan tu tak pernah perbankan menang barisan. Tapi Nik Nazmi ketika tu adalah Esko Kajian Negeri Selangor, berkampung dekat KL, buka 2 kawasan. Memang PKR awal-awal lagi dah rancangkan bahawa kawasan tersebut akan diberikan kepada Nik Nazmi. Sebab kalau nak menang, kalau PKR nak buat breakthrough kan, nak pergi ke Putrajaya pada ketika tu, mesti menang kawasan-kawasan baru lah. So Nik Nazmi dah melabur di kawasan itu, bekerja dan sebagainya. Setiawangsa 3 tahun. Selama 3 tahun baru dapat buat breakthrough kan. Jadi kalau tiba-tiba tukar calon dan sebagainya, agak sukar tak membantu lah. Sebab dia kepatian tu tinggi, melainkan ada masa bakal umbi kan. Okey, baik. Perikatan Nasional menganggap bahawa pilihan raya negeri ini adalah referendum rakyat yang bermaksud ia sebagai penanda aras penerimaan rakyat kepada PHBN, gabungan koalisi itu sendiri. Tapi di luar lingkup politik, adakah Hafizi sendiri bersetuju? Adakah Hafizi berpandangan PRN ini juga merupakan indikator sokongan rakyat akan umbi kepada PHBN? Pertamanya, bila kita sebutkan berkenaan dengan referendum perlu melibatkan semua orang. Jadi dalam konteks ini hanya 6 negeri tidak cukup untuk dikatakan sebagai satu referendum. Tetapi kita juga bercakap berkenaan dengan konteks yang mana ada 10 juta pengundi. Dan dalam 10 juta pengundi itu pembahagian antara pengaruh PN dan PHBN adalah ketara. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah sebenarnya ini bukan satu referendum terhadap PHBN, tetapi ke mana sebenarnya undi ataupun sentimen yang dibawa oleh pengundi-pengundi Melayu. Kerana kita perlu fahamkan dalam konteks yang kita bincangkan ini, kita ada Barisan Nasional yang kita tidak pasti sama ada pengundi-pengundi ataupun mereka yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa Barisan Nasional akan mengundi bersama Pakatan Harapan untuk kali ini. Dan sebahagian besar daripada mereka adalah pengundi-pengundi UMNO. Jadi tanpa undi UMNO tersebut adalah sukar untuk PH mengatakan bahawa mereka mempunyai undi Melayu. Kerana kalau kita lihat kepada statistik PRU 15,
kurang daripada 10% daripada orang Melayu sebenarnya mengundi kepada Pakatan Harapan. Jadi kalau 10 orang Melayu itu hanya 1 orang yang mengundi kepada Pakatan Harapan. Itu adalah situasi yang amat merisaukan dan sebenarnya faktor-faktor ini telah pun diambil kira oleh para strategis dari Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk mereka memastikan bahawa pengaruh mereka dapat menembusi daripada demografik orang Melayu tersebut. Yang kedua adalah sama ada peralihan pengundi tersebut jika berlaku akan beralih daripada BN instead of kepada Pakatan Harapan, mereka beralih kepada Perikatan Nasional. Kerana kalau kita melihat kepada DNA Perikatan Nasional tersebut, terutamanya dari UMNO, ini merupakan satu cerminan kepada apa yang mereka perjuangkan selama ini. Dan jika ini berlaku, ini akan membawa kesan yang sangat hebat kepada kerajaan-kerajaan negeri, terutamanya di kawasan Selangor, Negeri Sembilan dan kawasan seberang Pulau Pinang. Dan jika berlakunya situasi ini, ada kemungkinan besar bahawa kerajaan di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang akan mengalami satu kekurangan kerusi daripada majoriti yang mereka ada setakat ini disebabkan oleh peralihan undi Melayu. Kenapa saya katakan bahawa peralihan undi Melayu ini adalah penting? Kerana kita dapat lihat bahawa peratusan undi Melayu sebenarnya semakin berkembang di setiap negeri. Di Selangor ada 54%, di Penang walaupun dari segi pulaunya kita tidak berapa nampak sangat, tetapi secara umumnya 40% dan di Negeri Sembilan 57%. Dan ini adalah kursi-kursi yang amat dirisaukan akan mengalami satu kesan daripada peralihan pengundian ini. Jadi untuk disebutkan sebagai satu referendum mungkin tidak tepat, tetapi kita dapat lihat sama ada apa yang dibawa oleh kerajaan perpaduan selama ini, selama beberapa 7-8 bulan ini adalah sesuatu yang dapat memenangi hati orang pengundi Melayu ataupun tidak. Kerana dengan adanya keputusan ini, mungkin kerajaan perpaduan dapat memikirkan apa sebenarnya yang perlu dibawa supaya pembawakan yang dibawa oleh mereka ini merupakan sesuatu yang dapat juga dirasai ataupun relatable oleh pengundi Melayu yang kebanyakannya sebenarnya berada di persimpangan. Sama ada mereka perlu terus bersama Barisan Nasional ataupun percaya kepada sesuatu yang lain. Menarik sebab saya pun tengok di media sosial kerjasama antara PH dan juga BN ni mengundang kepada rasa kekok. Sebelum ni tak pernah pangkah Barisan Nasional, kena pangkah Barisan Nasional. Sebelum ni tak pernah pangkah PH, kena pangkah PH buat kali pertama dalam hidup. Jadi yang mengundang rasa kekok dan sebagainya. Mungkin Esther berdasarkan apa yang Fizi katakan tadi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya PRN kali ini melihat kepada satu perkara penting iaitu corak pengundian Melayu itu kan. Jadi untuk Esther sendiri bagaimana Esther rasakan untuk kerjasama PHB, adakah sebab dia akan menentukan kerjasama ini berjaya ataupun tidak. Kemudian kita akan lihat sama ada UMNO itu yang mencatatkan keputusan politik paling buruk dalam sejarahnya sepanjang 60 tahun pada PRU lepas. Adakah mereka ini dapat kembali dan juga bangkit? Okay, so bagi pandangan saya sebenarnya berkaitan tentang situasi politik di negara kita apabila kita tengok coalition di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, bagi pandangan saya pada awalnya saya pun agak terkejut bila saya nampak perkara ini sebab dalam sejarah Malaysia bagi kali pertama situasi begini berlaku. Tetapi bagi pandangan saya di dua-dua parti politik pun kita memiliki pemimpin yang sangat bagus di mana mereka memikirkan tentang sumbangan dan juga memikirkan tentang rakyat itu sendiri. Kalau kita hanya melihat kepada parti politik sahaja, situasi ini akan jadi sukar. Di mana kita sebagai rakyat Malaysia, bagi saya sebagai seorang anak muda, apa yang saya akan lihat adalah terhadap sumbangan individu yang ada dalam parti tersebut. Sebab kenapa? Kalau kita percaya atas parti itu, manifesto yang dibentangkan, kita tak ada jaminan bahawasanya perkara itu akan dilaksanakan atau tidak. Oleh itu, kita kena lihat kepada apa yang pernah dilakukan daripada apa yang bakal dilakukan. Itu adalah pandangan saya sebenarnya. Dan bila Fizi sentuh mengenai perkara tadi, Dr. Nazri, saya nak tanyakan kalau Barisan Nasional ni kalah di kawasan-kawasan yang ditandinginya, apa mungkin berlaku kepada UMNO? Adakah UMNO akan dilihat sebagai parti yang relevan dalam kalangan orang Melayu, yang tidak lagi relevan dalam kalangan orang Melayu, atau adakah ketika itu kita akan lihat Datuk Seri Zahid ni perlu turun? Kalau dia kalah, apa mungkin pandangan kepada UMNO? Saya fikir UMNO di bawah Zaid Hamidi kan, khasnya sejak
2022 2021 kan. Tapi saya nak tambah sikit. okey. Saya nak tambah sikit. Tadi kita tengok kepimpinan UMNO di bawah Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Berdasarkan track record, walaupun peratusan mengundi itu kurang, tapi PRN yang lepas, BN mencatatkan satu orang kata kemenangan yang selesa kan. Cumanya PRU 15 saja yang tidak mencerminkan kekuatan. Malah masa PRU 15 kan ataupun PRU 2022 tu, mereka ramai menjangkakan Barisan Nasional akan buat comeback kan. Semula tak betul. tengok pada trend Melaka kan. Tapi kita kena faham dinamika PRM Melaka 2021 dan juga PRN Johor Mac 2022. Ketika tu COVID, PKP dan sebagainya, nak balik kampung susah, nak kempen susah dan sebagainya. dan ramai juga pengundi PH ni tak keluar. Sebab risau jangkitan dan sebagainya kan. Dan kena ingat juga monsun kan. Dan jarak dan sebagainya, dan setengah orang pula melihat apabila barisan dah kembali ke persekutuan, kita kena faham hubungan antara persekutuan dengan negeri, federal state relation. Kalau persekutuan dengan negeri dalam parti yang berbeza-beza, biasanya akan mengganggu pembangunan kan. Dan juga banyak juga perkara-perkara lain yang diperlukan di peringkat negeri kan, pertumbuhan dan sebagainya. Jadi bagi pengundi-pengundi yang praktikal, mereka tak nak ada masalah. Jadi for them, bagi mereka kalau ada persekutuan pun bertukar, kalau peringkat negeri pun bertukar ke arah persekutuan untuk masa 2-3 tahun ni, apa masalahnya? In a way lah. Sebab tu dinamika, walaupun kita boleh bandingkan daripada segi konteks pengundian dan sebagainya, tapi turun mengundi dan aspek-aspek lain tu mungkin ada variasi lah kan. Johor, Melaka dan juga PRU 2022 tadi kan. Okey, patah balik pada adakah keputusannya nanti kan akan sebab menyebabkan melihatkan kepada gelombang di bawah kan ada Parlimen tekanan Nasional. kan. Saya rasa tekanan tu ada, tapi bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi dapat menanganinya. Malah saya fikir keputusan PRU 2022 tu memberi tekanan yang besar. Tapi Datuk Seri Zahid Hamidi dapat menanganinya dengan cara yang agak tegas kan. Kita boleh kata dalam BN sejak beliau menjadi presidennya tahun 2018 kalau tak silap saya, ada perubahan kan daripada yang agak diplomasi, agak lemah sikit. Kemudian bila beliau buat comeback pada tahun 2020 mendekati kepada langkah Sheraton kan, beliau kembali dengan image strongman kan. Dan kita lihat kan pembersihan yang dibuat selepas pilihan raya kan, image strongman dan pada hari ini dalam Barisan Nasional ni, dalam MKT dan sebagainya, dan juga yang menang baru-baru ni kebanyakannya adalah penyokong tegar Zahid. Dan kepada mereka yang tidak setuju kan, yang menolak, menentang ataupun yang keluar sekejap kan, adalah kumpulan-kumpulan yang agak minoriti lah. Tapi perkara ni kita tak tahu kan, politik ni dia sangat dinamik kan. MKT tu sebenarnya ada cerita lagi tau. Kemenangan MKT tu katanya walaupun ada ramai orang Datuk Seri Zahid Hamidi, tapi sebenarnya ada juga ramai orang Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam MKT. Cuma je lah kita kena faham Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zahid dalam pasukan yang sama kan, lebih kepada melengkapi berbanding menentang ataupun bersaing lah. Kita faham kan. Cuma adalah desakan untuk pembebasan Datuk Seri Najib kan. Itulah antara sebab dalam kem yang sama kan. Tapi kalau dibandingkan adakah PRN keputusan ni akan mengucapkan kan kestabilan dalaman semasa dalam barisan, saya ingat cubaan-cubaan tu mungkin ada sebab saya sendiri jangkakan populariti Barisan Nasional akan menurun dengan keputusan yang dibuat pada 2011 kan, sebab dalam tempoh yang agak pendek ini untuk adil kepada kajian semasa kan, agak sukar juga untuk mendapat perubahan yang mengimpak kepada kehidupan masyarakat. Ada tapi dia kecil-kecil lah, dia piecemeal lagi kan. Mungkin lepas 2-3 tahun ataupun sepenggal mungkin kita boleh nampak impak yang inilah. Cuma dalam keadaan masyarakat pada hari ini, kita faham dengan kesengkangan kehidupan ekonomi kan, mereka mahukan, kadang-kadang kita pun bersifat double standard kan. Dengan satu pihak kita nakkan pelbagai, dengan satu pihak lain sebabkan sentimen ideologi macam mana pun tak apa kan. Kita yang orang kita suka sebabkan kita mungkin sayang kan, kita tak letakkan harapan yang tinggi. Bagi pihak yang lain kan, kalau memerintah kita letak standard yang berbeza kan. Kalau jadi begitu kan. Jadi saya ingat cubaan itu akan ada, tapi bergantung dengan kredibiliti dan juga kekuatan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dengan apa yang ada, saya percaya gelombang kedua penentangan beliau, saya rasa beliau dapat maneuvernya, dapat out maneuver sekali lagi lah kan, bergantung dengan cuma kesannya adalah
populariti barisan sebenarnya makin menurun ni sebenarnya Adakah itu bermaksud masih lagi kita lihat sebagai relevan atau tidak relevan sebagai parti Melayu? Saya fikir inilah masalah antara parti-parti di Malaysia adalah persoalan intra-parti demokrasi. Di mana keputusan dalam kebanyakan parti tidak semata-mata UMNO diputuskan oleh pucuk pimpinan. Sepatutnya diputuskan oleh para penyokong secara bersama. Khasnya keputusan besar. Dengan siapa kita nak berpakat. Polisi kita, hala tuju kita. Berbanding dipegang oleh sebahagian ataupun dipegang oleh seorang. Bila dipegang oleh seorang, parti itu menjadi Detektor. menjadi terlalu personal kan, menjadi personal vehicle. Ini yang menyebabkan orang lari, orang keluar. Kan kita pun faham. Kadang-kadang orang sokong parti A tapi sebab pemimpinnya mereka mengalihkan minat dan akan terus merosakkan. Sebab tu bagi saya persoalan intra-parti demokrasi tu kan, bukan sahaja UMNO, parti-parti lain juga sangat diperlukan. Biarlah apa yang diputuskan oleh parti itu mencerminkan keputusan bersama kan, collective decision kan, oleh penyokong-penyokong parti, bukan oleh satu ataupun sekelompok elit saja. Belum lagi kita masuk cerita berkaitan dengan MCA, MIC kan? Okey, apa pun sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan, tapi tadi kita bincangkan dari peringkat kepimpinan dan sebagainya, tapi lepas ni kita nak fokuskan kepada apa rakyat mahu. Tawaran-tawaran, manifesto-manifesto yang telah pun dijanjikan di setiap negeri. Kempen yang saya kira walaupun PRN, tapi secara peribadinya saya tak pernah nampak seorang Perdana Menteri yang begitu agresif, Datuk Seri Ibrahim, dalam kempen-kempen dijalankan di setiap 6 negeri. Hari ini ada sini, esok ada sana. Apa pun semua itu akan kami bincangkan dalam perbincangan seterusnya dalam PRN ini. Cumanya kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan bagi guest kita berehat sekejap.